Zaid sebelah ni Sempoi. Zaid sebelah, Sempoi sebelah. Zaid Boleh. Tak ada masalah. Jadi untuk anda kenal, inilah dia pemain-pemain daripada Homeboyz yang mana seperti apa yang anda dah lihatkan dalam sosial media dengan adanya Udian Nets. Tapi dulu saya nampak rambut Chibi dulu macam Nets. Sekarang ni rambut Chibi dah banyak hitam sikit. Mungkin akibat daripada kesan bermain salji. Sebab dia kalau lama sangat sejuk dia warna hitam. Dia warna hitam. Jadi mungkin Nets dia tak move on lagi. Masih ada salji yang melekat. Alright, untuk pasukan Todak mereka terus saja mengambil back Zana bersama-sama dengan Minotaur. Jadi Gilbert dah keluar. Hero yang mampu untuk berikan efek knock-up dah semakin lama semakin kurang. Jadi kemungkinan potensi untuk banyak pemain yang akan menggunakan Purify juga dapat dikurangkan oleh pasukan daripada Todak sendiri. Dan boleh lagi sebenarnya kalau nak mengambil hero-hero yang memilih untuk menggunakan Purify. Tetapi kalau di last pasukan Homeboyz pun dah mengambil carry dekat sini. Dan tiada sebarang jungler lagi, boleh saya kira tiada sebarang EXP playmaker lah untuk Homeboyz sebelum lagi dipilih. Dengan adanya Minotaur kat sini, mungkin Homeboyz boleh untuk memilih draft yang bergerak dengan laju macam slot tu sebagainya. Alright, kalau kita lihat daripada pasukan Homeboyz, mereka dah tunjukkan Nana. Jadi maksud Nana akan dimainkan oleh Udyr, Zon akan memaki Ruga. Dan dari segi kekebalan, mereka tak ada kekebalan kat sini. Jadi menunjukkan bagaimana mereka mungkin akan mengambil hero di bahagian jungle, hero di bahagian tank di bahagian ni. Kenapa Chibi dia tengok something. Betul. Oh, betul-betul study. Saya rasa dia tengok yang sebelum ni punya. Okay lah, tapi apa yang saya nak cakapkan, ini maksud pasukan Homeboyz akan menggunakan tank di bahagian jungle. Mungkin pasukan Todak, dua hero terakhir akan berikan fokus kepada hero yang berusukan kekerasan. Bukan tak cakap diorang ni main jenis yang keras. Bukan lah. Jadi dia main dengan lembut lah. Main dengan lembut. Lemah lembut. Lepas santun. Dan apa kan yang akan dikeluarkan oleh pasukan Todak. Saya merasakan hero seperti Green adalah satu option yang terbaik untuk pasukan Todak. Depends, saya tengok pada keadaan sekarang ni. Saya rasa Homeboyz boleh untuk bermain pantas. Itu pendapat saya. Sebab seperti apa yang awak katakan, mungkin Homeboyz boleh untuk menggunakan hero yang agak keras sebagai mereka punya jungler. Benda-benda mereka nak main serius kan. Jadi kita cuba untuk predict apa yang mereka ingin mengambilnya pada pick yang seterusnya. Dan juga Martis telah pun dikeluarkan. Oh betul juga kan, TV dapat Martis ni. Dia jadi macam Martis yang sawan. Memang tak boleh nak berhenti. Dapat kill dia punya sap habis. Oh, okay. Kenapa tu? Tak, kita ada satu cubaan daripada saya tak faham daripada siapa. Tapi sekarang ni untuk pasukan Homeboyz masih lagi tak mengeluarkan kemungkinan hero yang akan tidak boleh dimainkan oleh Momo. Sebab masih lagi EXP boleh digunakan seperti Arlott ataupun Ruby yang masih lagi boleh digunakan. Tapi Cici antara hero paling baru dekat dalam Mobile Legends ni terus saja dikeluarkan oleh pasukan Homeboyz. Tadi saya berbual dengan Lafel. Cici ni pada awal masa dia release tak adalah banyak sangat orang guna. Sebab kemungkinan capability poking dia orang masih belum sedar. Kemungkinan lah. Tapi nampak seperti dah banyak sangat dia ambil sekarang untuk bermain di bahagian EXP. Bukan saja dia dapat untuk melakukan poking sambil berjalan, tapi dia boleh mengikat ataupun boleh jadi satu crowd control yang sangat menjengkelkan apabila teamfight berlaku. Dia macam orang nak lari tak boleh dah kena ikat dengan orang kan. Dia satu lagi selain daripada dia terikat, dia adalah hero yang boleh untuk menjatuhkan tank dengan bagus. Ini menunjukkan bagian pasukan Homeboyz dan menunjukkan salah satu hint mereka adalah untuk mengambil hero yang keras. Mungkinan di bahagian jungle dan juga di bahagian EXP. Dengan mengeluarkan Cici ialah salah satu torak ataupun pendekatan yang akan dilakukan oleh pasukan daripada Homeboyz sendiri. Dairoth terus saja dikeluarkan. Pasukan Todak juga menggunakan hero yang mampu untuk menggunakan damage, iaitu Xbox. Jadi kita nampak saksikan bagaimana mereka memang menumpukan kepada dua role ni, iaitu jungler dan juga di bahagian EXP lane. Tapi macam spesifik lah, keluarkan Dairoth, keluarkan Martis. Ni semua memang respect band kepada kedua-dua pasukan. Sebab yelah, mana tidaknya Gary kan pernah champion pakai Dairoth. Lepas tu Chibi pun Martis, tak boleh lupa. Xbox ini mungkin lah nak bagi satu ketahanan yang lebih tinggi di bahagian EXP. Tapi Baksha yang telah diambil sekarang, saya tak pasti sama ada dia boleh kekal untuk bertahan atau tidak sebab dengan adanya carry. Tapi dari pasal early game saya rasa tak ada masalah. Sebab early game Baksha ni sebenarnya satu hero yang sangat menjengkelkan. Tambah pula ini adalah plan fly solo kan. Kadang-kadang dia luar dari kotak. Kita tengok dia punya performance dekat M5, M-Series. Jadi pemikiran luar kotak dia kadang-kadang membuahkan hasil yang banyak. Homeboyz terus saja mengambil Fedin seperti yang kita jangkakan tadi bersama-sama dengan Arlott akan diberikan kepada Sepat. Untuk pasukan Todak masih lagi tadi hero yang akan dimainkan di bahagian EXP, hero Momo. Kemungkinan
potong untuk pergi ke bahagian belakang, memberikan fokus kepada carry. Kalau nak melakukan zoning yang baik, Ruby pun masih lagi terbuka. Saja mampu untuk keluar ataupun berjaya untuk dapatkan immune, tapi mampu untuk melakukan setup dengan penggunaan I'm Offended beliau. Kalau mereka nak dapatkan Ruby, ini peluang terbaik untuk pasukan Todak. Dia sebenarnya cukup hero-hero yang keras. Jadi kalau nak ambil hero yang ada mobility tinggi pun tak ada masalah sebenarnya nak lawan dengan Arlot, nak menandingi daripada kepatasan di kelilingin. Tak, kenapa saya rasa macam boleh untuk ambil macam hero Radiant Data ke, supaya ada speed sikit nak tangkap orang belakang. Sebab siapa yang tangkap belakang sekali lah istilah daripada Cloud. Tapi ya betul, seperti mana yang awak katakan, Yuzong ada capability untuk terbang belakang. Begitu dia terbang belakang, dia pergi tangkap siapa yang vulnerable dekat bahagian belakang. Dia masalah dia nak tangkap kiri. Tapi dengan adanya Matilda, dengan penggunaan Guiding Wing juga mampu untuk menyelamatkan kiri daripada terkena serangan sawan atau serangan yang berbahaya daripada lawan kan Todak. Jadi mereka kena berhati-hati juga. Kalau inilah setup yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak, pasukan Homeboy sebenarnya dah ada jawapan untuk menjawab segala serangan ataupun segala cubaan yang akan dilakukan oleh pasukan Todak. Jadi kedua pasukan telah pun melengkapkan mereka punya komposisi. Kita bermain dengan best of 3. Ini merupakan perlawanan yang pertama. Siapa menang? Mereka yang paling terkuat dekat dunia. Dunia ICT lah. Dunia ICT. ICT lah. Ayo ICT more. ICT dunia Mana oi? Oi mana? Sidang ICT more. Saya special form. Jadi terkuat di ICT Mall. Tapi game yang kedua nanti kita melihatkan bagaimana dengan performance anak utama yang akan dibawakan di MPL nanti, insyaAllah. Yang kedua pasukan antara pasukan Homeboys menentang pasukan Todak. Tanpa berikan masa lagi di tangan itu, kita akan melihatkan satu show match game yang pertama di antara pasukan Todak menentang Homeboys. Bos akan bermain di bahagian warna biru dan pasukan Todak akan bermain di bahagian warna merah. Kita akan saksikan siapakah akan melakukan pergerakan yang agak agresif. Zona di bahagian atas cuba memaksa penggunaan retri yang agak awal daripada kiri dan percaya melakukan pergerakan tersebut. Itu yang menjadi satu keadaan yang perlu untuk dibuat oleh pasukan Homeboys sendiri, sebab dia cuba untuk mengganggu sebanyak mana yang boleh. Mana tidaknya dua-dua adalah jungler tank. Jadi jungler utility ni kalau diganggu pun tidak ada banyak ni sangat. Jadi tak terlalu all out untuk mengganggu pasukan lawan bila melakukan jungle. Tak bermasa lah senang cerita. Dan masih lagi bergerak secara berhati-hati daripada kedua-dua buah pasukan. Namun apabila mereka akan pastikan farming terlebih dahulu dilakukan oleh pasukan Todak dan juga pasukan Homeboys, pastikan dapatkan level 4 dengan lebih pantas, terutamanya daripada jungler mereka. Sebab nanti turtle yang pertama akan muncul di bahagian bawah. Di bahagian bawah pun kalau nampak macam tak ada sebarang gangguan yang dibuat oleh pergaduhan EXP itu. Namun langkah yang baik dibuat oleh Chibi, sebab dia dah cuba untuk invade jungler pasukan lawan. Ini akan mengurangkan sedikit sebanyak jungler yang dikutip oleh pasukan Todak sendiri, iaitu Gary. Secara langsung benda ni sebenarnya menjadikan impak yang sangat besar apabila benda ni seringkali berlaku berterusan. Ini akan menyebabkan level berbeza sedikit, dan apabila berbuka tutup itu jadi satu karya yang perlu untuk difokuskan. Gary yang mana telah pun Everest Red dibuka, satu damage yang besar, separuh nyawa Gary telah pun dihilangkan. Ini peluang yang terbaik untuk pasukan Homeboys mendapatkan turtle yang pertama. Sedangkan zoning yang dilakukan oleh pasukan Homeboys tadi untuk beri ruang kepada Chibi untuk mendapatkan turtle yang pertama, tapi Gary turut datang untuk berikan bantuan. Tapi dengan adanya zone, tapi dia tak ada level 4. Zoning terus saja daripada Momo. Berita buruk sebenarnya datang untuk pasukan Todak kali ini. Telah pun memberikan satu halangan yang baik. Betul telah pun reset fokus pada team fight terlebih dahulu. Momo datang dengan penerbangan tersebut, terus membecah-kacirkan pasukan Homeboys. Dan Homeboys melupakan hasrat untuk mendapatkan turtle tersebut. Dan Momo menjadi darah yang pertama jatuh kepada Util. Ya, masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Tetapi lihat bagaimana Zon agak sikit ke hadapan. Harus ingat dia tak ada lagi Sting Eagle untuk memberikan sikit sebanyak poking kepada pasukan Todak. Masih lagi agak lama sebenarnya pergelutan di bahagian turtle ini. Masih lagi ada cubaan yang akan dilakukan oleh pasukan Todak. Awal sebenarnya kalau Mr. Mobile dah melakukan benda Fury, tiada lagi satu advantage untuk Todak melakukan sisi yang besar. Di awal pun banyak yang sedikit, terutamanya kepada Romu mereka, kepada Gary untuk mereka merebutkan turtle tersebut. Dan melihatkan pasukan Homeboys setelah benda Fury itu dibuat tak terkena kepada sesiapa, mereka terus mengambil objektif yang pertama, iaitu penyu yang pertama. Zaim Sempos tadi di bahagian tengah mampu untuk melakukan damage yang agak besar, menyebabkan Udil
lebih berhati-hati untuk keluar di bahagian harapan. Tapi sekarang ni Zon kat tentang berhati-hati, dia kurang berhati-hati sekali. Terus saja berhadapan dengan 3 orang pemain Circling Eagle. Terbang terus Circling Eagle hanya untuk melarikan diri. Itu namanya Feko. Kita bagi harapan, lepas tu ninja. Kita kena mulakan pagi kita dengan sarapan. Kalau mulakan dengan harapan, pukul 9 dah lapar. Tak percaya kita makan. Itu jadi satu harapan yang punah. Namun Cibi dah mencari makan pada waktu ini. Gary mungkin akan dikorbankan, agak sedikit suka nak lari dari 4 orang. Itu Fraser Red dan tak ke tanah. Namun Gary terus pusat setelah pun diaktifkan hanya untuk bertahankan diri dan juga dapatkan sedikit moment speed bagi dia melarikan diri dari cengkaman pasukan Homeboys. Bercakap tentang cengkaman pasukan Homeboys, 1 kill telah pun dimiliki. Perbezaan gol tidaklah begitu ketara, manakala pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan total yang pertama. Dan dari segi dominasi map nampak masih lagi agak balance, masih lagi pemain di bawah 5 minit. Jadi mereka memberikan fokus kalau berjaya untuk dapatkan goal rating ialah satu bonus. Terus Zaim Sepoi penggunaan Afrika terus masuk dan juga Zaim Sepoi kena sapu dekat situ. Tak ada lagi mobility untuk melarikan diri. Flicker telah pun digunakan dan sekarang masih lagi berurusan Mr. Herbert kerana damage 1 bersatu Fraser Red yang tak. Namun Mr. Herbert telah melarikan diri dan mau cuba untuk membantu terbang kawan Udil. Ada pasif dari Nana dan juga naga ini akan menghambat nyawa Udil untuk dijatuhkan, menjadikan Toda kill yang pertama bagi pasukan Toda. Dan sekarang pada sekali lagi melalui Momo keluar daripada batu tersebut dan mendapatkan kill. Masih lagi mengutip kill Homeboys 3, belum lagi mau berhenti dan Mustafa menggunakan Milan Fury terbang mengejar Gary. Objektif utama mereka adalah mendapatkan Gary. Sempat terus mendapatkan kill keempat. Pantun berjaya dapatkan kill ini keempat, melipat terus pasukan atau tak seperti tadi. Tapi Zon harus diberikan pujian, sangat-sangat berani untuk pergi ke bahagian hadapan, menggunakan Guardian Wing, berjaya untuk membawa sempat mendapatkan kill berlipat-lipat, memberikan kill yang keempat. Tak cuba juga. Bolehlah. Jadi belakang dia Atat. Namun total kedua telah pun dikeluarkan dekat sini. Persediaan harus itu dibuat. Namun Mr. Herbert juga tak ada sebarang mula virus telah digunakan sebentar tadi. Jadi agak bahaya kalau Todak yang meneruskan. Mereka perlu ada advantage yang besar bagi memulihkan diri mereka mendapatkan total tersebut dengan sempurna lah. Tidak lagi berulang kejadian kali kedua. Dalam total pertama nampak seperti pasukan Todak memulihkan perlawanan, tapi tak banyak dapat advantage dekat sini. Dan Cibi terus pergi ke depan. Macam biasa dia akan gunakan energy eruption bagi menarik total itu dalam keadaan bahaya. Dan Zaim Senpai kali ini telah pun menghambat Udil dan juga masih lagi berterusan untuk mendapatkan kick. Zaim Senpai akan dijatuhkan. Sempat kredit diberikan kepada pasukan Homeboys pada waktu ini. 4 lawan 4. Cibi dan Everest Berat digunakan. Masih belum ada lagi kirabat untuk diambil oleh pasukan Homeboys dan juga Toda. Kiri terus keluar dari kawasan tersebut. Hanya 1-1 berlawan untuk mendapatkan kill seterusnya. Dan tampak seperti tiada apa yang akan dijatuhkan setakat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboys di bahagian Todak sebenarnya di bahagian bawah, mereka berjaya mendapatkan turret yang pertama dikala ada pergelutan yang berlaku di bahagian tengah. Masih lagi belum berputus asa pasukan Homeboys dan juga pasukan Todak. Masing-masing cuba untuk melakukan sesuatu. Homeboys berjaya untuk melakukan gerakan Amira di bahagian atas. Sekarang ni serangan akan dilakukan oleh Zaim Senpai. Cuba untuk mencari Udil. Serangan yang baik dilakukan oleh Cizo. Berjaya memberikan kill yang kelima buat pasukan Todak. Prince apabila kita tengok Udil telah pun dijatuhkan sebentar tadi setelah dikepung oleh 2 orang pemain. Tapi kebolehan Shizo makin lama makin nampak dia peka dengan keadaan map sekarang ni. Circling Eagle dah pun dikenakan kepada Shizo, namun tanpa sebarang bantuan Zon dengan shield yang banyak. Dah dikepung, tak boleh nak lari lagi. Zon Guardian Wing dan terus dijatuhkan oleh pasukan Todak. Saya menjangkakan selepas dia menggunakan Circling Eagle, kemungkinan akan ada follow up daripada Spot ataupun mungkin daripada Nets untuk ada berdekatan. Tapi dia seorang tiba diperangkap oleh 3 orang pemain daripada pasukan Todak. Tak banyak yang boleh dilakukan melainkan membazirkan skill-skill daripada pemain pasukan Todak. Terus saja diberikan kill yang keempat kepada pasukan Todak untuk 7 minit yang pertama ini. Kita dapat saksikan bagaimana Shizu dia dah siapkan 2 core item. Kalau dia siapkan dia punya golden staff, kemungkinan pasukan Homeboys menghadapi masalah. Kerana sekarang kita lihat bagaimana carry yang digunakan oleh Nets.
masih memberikan fokus pada satu item defense dan satu item shoot. Tenaga dah jatuh. Cibi sekarang terus keluar dari kawasan terus. Benar-benar Fury tangkap pada dua dan Mas Katoda akan meneruskan tim fight ni. Ya, jawapannya mereka cuba untuk mencari Cibi terlebih dahulu dan juga tepat berada dalam peran lain yang sama. Dan pada saat jawab Mas Katoda juga meleleng sikit. Momo terus terbang di udara mencari mangsa dan shutdown. Dapat kepada Momo menjatuhkan tepat. Begitu juga dengan Mas Katoda. Hilang dua orang. Momo dan juga Gary tiada meninggalkan 3 sahaja ekor Toda yang melarikan diri. Ya, sekarang ni mereka terasa melihat saja lot pertama yang akan diberikan kepada pasukan Homeboys selepas 2 orang pemain sebenarnya daripada pasukan Toda berjaya dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Kesan yang baik, mereka hanya mengorbankan cepat tapi percaya untuk mendapatkan lot yang pertama ini, dan sekaligus mereka boleh memberikan tekanan yang lebih banyak kerana 2 buah turret oleh pasukan Toda berjaya dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Saya mengharapkan pasukan Toda cuba untuk melawan semula sebab nampak beratanya saya tak cakap semua. Homeboys menggunakan team fight lebih banyak daripada pasukan Toda. Daripada sudut jumlah yang berbaki lepas team fight, mungkin 3 lawan dengan 4, mungkin 4 lawan dengan 2. Ini jadi masalah apabila Toda cuba untuk dapatkan neutral objektif. Bila mereka dah kalah team fight dekat sini, mereka tak boleh nak rebut neutral objektif tu bila kurang numbers. Ya, itu yang digunakan oleh pasukan Homeboys untuk pastikan pasukan daripada Toda kurangan dari segi manpower, untuk pastikan setiap kali ada muncul objektif mereka boleh menang dan mereka boleh kawal semua tersebut dengan begitu baik. Dan kalau kita lihat sekarang dari segi kawal, pasukan Homeboys sekarang mereka bermain di kawasan pemain-pemain pasukan Toda menyebabkan pasukan Toda sekarang itu terpaksa berubah dari fasa menyerang kepada fasa untuk bertahan. Ya, saya tanya antara pasukan Toda dan juga Homeboys pada waktu ini, apakah titik semangat mereka untuk bermain dengan bersungguh-sungguh kali ini. Tapi apapun, kita akan melihat Kantara di bahagian tengah akan dijatuhkan terlebih dahulu. Cibi akan menahan daripada pasukan Toda melakukan pertahanan. Begitu juga di bahagian bawah ditemani dengan Lot yang telah diambil lot pertama untuk pasukan Homeboys dan terus menekan Gary telah disumpah menjadi Arnab tetapi tak boleh lagi melarikan diri. Dia cuba untuk bertahankan turret tersebut namun hanya dihancurkan saja, meninggalkan inhibitor turret yang berada di bahagian tengah dan bawah bagi pasukan Toda. Advantage untuk dapatkan lot pertama tadi, pasukan Homeboys berjaya mendapatkan 2 email tarik milik pasukan Toda. Itu merupakan satu kemenangan yang boleh dikatakan besar untuk pasukan Homeboys untuk memberikan lebih banyak lagi tekanan. Tadi ada orang mengatakan apakah yang menyebabkan motivasi pasukan ini untuk menang. Simple. CEO pasukan Toda ada kat sini, CEO Homeboys ada kat sini. Ya, rasanya CEO Homeboys tadi kata dia paling cantik. Dia asyik nak letak dekat dalam collection sebab itu mungkin pasukan Homeboys ni lebih sikit dia punya power dia. Tapi kita tahu dekat Toda saya rasa ada juga kata-kata semangat yang diberikan. Namun keadaan kena berpijak pada realiti. Pasukan Homeboys hanya ketinggalan pintu rumah saja. Mereka hanya ada pintu rumah saja untuk dipertahankan. Kalau mereka buat silap dekat sini, kopu-kopu kena tebuk. Dan sekarang ni Jan Kerry masuk terlebih dahulu. Eternal Guard driver dipanggil dan Momo terbang ke bahagian belakang cari siapa, mencari mangsa yang bernyawa sikit untuk mereka hambat. Udil akan dicari terlebih dahulu namun Nana ada pasif mudah untuk melarikan diri. Sekarang ni Momo diperangkap oleh 2 orang dan juga dilenyapkan. Naga terkubur terjatuh dan juga dikorbankan. Cantik apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboys sesamanya pada sempat kita melihat Momo terus pergi ke arah belakang, sempat juga melakukan perkara sama untuk pecahkan pasukan Toda kepada 2 kumpulan kecil, menyebabkan mereka tidak boleh untuk melakukan follow up. Walaupun kemungkinan pasukan Homeboys boleh dijatuhkan dengan baik oleh pasukan Toda, tapi akibat sempat memecah belahkan apa yang dilakukan oleh pasukan Toda, mereka tak boleh untuk cuba untuk follow up apa yang dilakukan oleh Momo dan terpaksa mengorbankan nyawa dia sendiri dikala mereka yang melakukan serangan. Jika mereka melakukan serangan itu, mereka perlu untuk analisis terlebih dahulu adakah itu perkara yang baik untuk dilakukan. Namun kalau kita nak kira daripada sudut kutipan gol kat sini, tak adalah banyak sangat beza pun. Masih lagi boleh untuk berlawan daripada segi firepower mereka, daripada kuasa yang boleh untuk mereka keluar, damage yang mereka keluarkan taklah begitu banyak berbeza. Sebab kita nak kira juga daripada pool hero yang digunakan oleh pasukan Toda, mereka ada counter engage dengan adanya Minotaur. Contoh kalau Homeboys salah masuk, kena ketuk tanah, main gedak-geduk ke tali kecapi, agak-agak Homeboys maybe boleh untuk ya, untuk pasukan Toda apa yang mereka perlukan adalah momen untuk melakukan setup company daripada Mr. Herbert. Yang bercakap tentang momen serangan terus saja dilakukan oleh pasukan Homeboys. Satu setup yang baik, serangan yang cukup besar dikeluarkan oleh Nets itu tadi hampir berjaya untuk mengeluarkan seorang pemain daripada pasukan Homeboys. Terbang naik atas, turun mau balik masuk dalam tanah, terus dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Tak sempat melarikan diri dalam keadaan cepat menggunakan guard form tersebut dan ruang seluas-luasnya dibuka. Tak ada pintu untuk pasukan Homeboys mendapatkan lot. Ya, nampaknya 6,000 gol perbezaan ni cukup besar buat pasukan Toda. Kerana sekarang ni mereka tidak boleh untuk melakukan pertahanan dan pasukan Homeboys berkali-kali memberikan tentangan demi tentangan. Dan sekarang ni satu lagi lot berjaya dimiliki oleh pasukan Homeboys. Pasukan Toda sekarang ni terpaksa bermain secara bertahan.
mempertahankan 3 buah pintu ini. Pintu yang mahu untuk dipertahankan ini adalah menjadi satu titik untuk kembalinya Todak berlawan dengan pasukan Homeboys juga. Ya betul, boleh untuk dipecahkan saja, tetapi agak sukarlah untuk mereka melakukan pertahanan sekiranya lot yang masih lagi diambil oleh pasukan Homeboys kerana akan mengetuk pintu di bahagian bawah. Untuk pasukan Todak, mereka harus untuk berhati-hati juga menjaga diri mereka sendiri, dan juga skill tak perlu sewenang-wenangnya diguna. Kalau skill digunakan awal, ini akan menyebabkan mereka kurang satu advantage untuk mempertahankan apa yang ada. Bercakap tentang skill, saya masih kita melihat bagaimana si itu mampu untuk menggunakan combo bersama-sama dengan minion Fury dan juga Blaze Duet. Dia ada memegang sprint, sepatutnya mampu untuk melakukan perkara tersebut. Recall juga antara skill yang sangat penting. Setup yang baik daripada cepat. Terus mengubah posisi carry, terus beroda untuk melarikan diri. Belum tiba lagi lot. Ini masalah sebenarnya, skill banyak nak guna untuk melawan, untuk berlawan dengan engagement yang dilakukan oleh pasukan Homeboys sendiri dengan pada slash dilakukan oleh cepat. Namun inilah dia ketukan Assalamualaikum di bahagian bawah untuk meruntuhkan turret inhibitor yang pertama. Kemungkinan sekarang ini timpak yang sedang berlaku dalam turret pasukan Todak di bahagian tengah, mahu untuk bertahankan base, mahu untuk menghapuskan lot tersebut, tapi harus dibayar dengan menggunakan dua inhibitor turret yang telah dihancurkan. Damage besar boleh dikeluarkan oleh Nets. Pemain-pemain yang memiliki kebal harus diingat, Nets mampu untuk mengeluarkan true damage. Jadi mana-mana hero yang kebalan, kalau mereka gunakan hero yang besar pun senang dipercayakan. Ya, sebab hero yang besar itu dicairkan dengan penggunaan carry. Siapa sangka carry ini akan menjadi satu masalah utama kepada pasukan Todak untuk bertahan. Sebab kalau dia free, tak ada siapa yang dapat kejar dia. Nyawa jatuh macam air dan macam botol bocor dekat bawah. Tapi untuk pasukan Todak juga mereka ada kelebihan dengan adanya Momo yang menjadi satu peranan penting. Dia perlu ada purify kalau dia nak pergi kejar carry. Kalau tak ada purify, carry ini akan menggila. Dia akan bagi dia punya peluru sampai mob mati dulu dalam keadaan dia nak terbang pergi ke dia. Tapi kalau dia menggunakan purify, purify, untuk Nets dia ada purify dengan adanya guarding wing. Jadi ada dua cara untuk menyelamatkan diri carry ni. Jadi pasukan Todak kena berfikir dengan lebih mendalam untuk berikan serangan terhadap Homeboys. Ataupun mereka sebenarnya boleh melakukan flanking, tapi setup juga harus dilakukan oleh pasukan Todak. Pasukan Homeboys nampak macam dah boleh membaca apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak. Lihat bagaimana kelebihan mendapatkan lot yang kedua seperti tadi, dua pintu ataupun inhibitor turret milik pasukan Todak berjaya dipecahkan dan begitu baik. Jadi kalau mereka berjaya sekali lagi dapatkan lot ini, peluang mereka untuk tamatkan game yang pertama ni semakin lama semakin cerah. Ya. Kalau awak berbicara tentang kerisauan sebabkan dengan escape mechanism pasukan Homeboys begitu banyak, dengan adanya purify, dengan adanya guarding wing kan, lepas tu purify daripada Nets, purify daripada zone lagi, mungkin mereka perlu untuk membuat skill terlebih dahulu. Kiting perlu dilakukan, Gary menerima daripada sekarang ini, Fury dilakukan, dan juga dua telah terangkat daripada tanah. Nets terkena satu daripada rest, Momo dijatuhkan buat kali pertama, dan kali ini pasukan Todak terpaksa untuk berundur, di mana pasukan Homeboys ke-5 mereka tidak dikorbankan, dan dia mempunyai nyawa yang banyak, masih lagi menerus starting fight, sempat beranikan diri untuk pergi ke depan dan sapu keluar seorang mata, iaitu pemegang retribution daripada pasukan Todak. Peluang untuk Homeboys mendapatkan lot secara 100% win rate. Ya, lihat bagaimana 30 saat masa diperlukan untuk Gary untuk hidup. Jadi agak sukar sebenarnya pasukan Todak untuk kontes lot ini. Mungkin apa yang kita boleh ramalkan menjadi lot yang terakhir. Kemungkinan mereka akan cuba endkan game ni secepat yang mungkin. Hanya ada satu saja pintu yang memisahkan mereka dengan kemenangan. Ada dua sebenarnya, termasuk dengan Crystal. Ini lebih kepada tingkap yang perlu untuk diruntuhkan. Namun dua orang sekarang nyawa sedikit, dan Momo ada satu kelebihan yang besar juga dekat sini. Bila Fury dilakukan dan sempat juga Nets akan dijatuhkan Shizo dan menghadapi masalah yang sama setelah mendapatkan CV. Namun nyawa jatuh macam air. Mr. juga akan dijatuhkan, meninggalkan 3 orang saja pasukan Todak yang ada untuk bertahankan turret Crystal yang hampir untuk dihancurkan. Dan sekarang ini pasukan Homeboys cuba untuk memaksa masuk, dan juga turret Crystal masih lagi belum diusik. Sekarang ni banyak Winter Dungeon telah pun dibazirkan. Masih lagi memberikan fokus kepada Crystal. Homeboys menang di game yang pertama untuk show match kali ini. Ada yang gembira dan dia memakai topi. Dan itulah dia persembahan yang sangat menarik. Kita tengok memang serious gameplay all out. Dan of course Udif Paisi akan memberikan sedikit inilah awak cakap kehangatan game. Namun belum lagi habis. Kita ada lagi game yang kedua di mana kita akan buat swap substitute swap test. Pemain di bangku simpanan akan dipanggil.